Roh itu sendiri pun tak boleh nak elak daripada tidak keluar daripada hulqum. Roh yang tak nak keluar ni, Allah Ta'ala akan pukul muka dia dan belakang dia. Roh yang tak nak keluar, dia akan dipaksa keluar, malaikat akan pukul muka dia dan belakang dia. Kenapa roh tu tak nak keluar? Malaikat dah sebut awal-awal kepada mereka, kalau kau keluar, kau pergi ke mana roh itu? Macam mana malaikat tu memberitahu kepada roh itu, kalau keluar kau pergi ke mana? Jadi roh yang dia tahu kalau dia keluar, dia akan dapat kemurkaan Allah, maka dia seboleh-bolehnya dia tak nak keluar, tapi dia tetap kena mati, maka tak ada seorang pun boleh elak daripada mati. Tapi kalau roh orang yang beriman, apabila malaikat mengucapkan kata-kata yang baik, keluar ya roh, engkau pergi menghadap kemurkaan Allah dan keredaan Allah, roh itu dia akan keluar umpama air yang jatuh di dalam bekas minuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, insya-Allah pagi ini kita akan melanjutkan lagi pembincangan kita ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya pada Allah itu menentukan tentang kematian seseorang. Mari kita baca ayat nombor 85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Terjemahan ayat وَنَحْنُ, dan kami. Dan kami di situ sebenarnya adalah merujuk kepada para malaikat Allah. Aqrabu ilaihi, lebih dekat kepadanya adalah merujuk kepada orang yang sudah nak hampir mati, yang mana rohnya sudah nak sampai ke halqum, maknanya merujuk kepada orang yang nazak. Maka Allah kata, dan kami, iaitu para malaikat kami, lebih dekat kepada orang yang nak mati itu, minkum, daripada kamu. Kamu itu adalah merujuk kepada orang yang hidup, yang duduk dekat dengan orang yang mati, yang tengok keadaan orang yang hampir mati itu. Tetapi Allah mengatakan walakin, akan tetapi, la tubsirun, kamu semua tidak dapat melihat para malaikat yang ada di sisi orang yang nak hampir mati itu. Ayat ini kita buat rangkuman daripada ayat nombor 83, 84 dan 85. Pengajaran yang boleh kita ambil, yang pertama, kematian dia akan berlaku setelah keluarnya roh daripada kerongkong, daripada halqum, seperti mana ayat yang kita baca pada hari yang sebelumnya. Kemudian kita dapat belajar berdasarkan ayat-ayat ini kedatangan para malaikat
kepada orang yang nak mati, yang para malaikat itu tidak dapat dilihat oleh mata kasar orang yang hidup. Okay. Malaikat di sini ada 3 jenis malaikat. Malaikat yang pertama adalah malaikat yang Allah turunkan daripada langit, yang malaikat itu turun, dia bergantung kepada orang yang nak mati tu macam mana penghujung hidup dia. So kalau dia orang yang beriman, malaikat yang turun dari langit itu ramai, sejauh mata memandang. Malaikat itu dia akan membawa kain kafan daripada syurga, dia akan membawa bersamanya wangian. Okay, maklumat itu dia tidak ada dalam Al-Quran, tapi dia ada dalam hadis Nabi SAW. Para malaikat mengatakan sama ada yang turun itu malaikat rahmat ataupun yang turun itu malaikat azab. Kalau yang turun itu malaikat azab, dia akan membawa kain kafan daripada neraka, tetapi dia tidak turun membawa wangi-wangian. Okay, ini malaikat pertama. Nanti saya akan sebut malaikat itu fungsinya untuk apa. Yang kedua adalah malaikat maut. Malaikat maut kita dah bincang waktu kita belajar surah Sajadah sebelum daripada ini. So malaikat maut akan berada di kepala bagi orang yang nak mati. Itu ada dalam hadis. Malaikat maut disebut dalam surah Sajadah. Ada satu lagi malaikat adalah pembantu malaikat maut yang akan berada di kaki, yang mana dia akan mengeluarkan roh orang yang nak mati itu daripada kaki, bawa nak sampai ke halqum. So daripada halqum nak bawa dia keluar adalah malaikat maut. Jadi malaikat yang mencabut nyawa ini ada 2. Yang pertama adalah pembantu kepada malaikat maut, dan satu lagi adalah malaikat maut. Malaikat yang datang daripada langit yang turun bawa kain kafan tadi tu, sebenarnya dia apa fungsi dia? So malaikat maut, setelah roh itu dibawa keluar, maka roh itu akan diserahkan kepada malaikat yang turun dari langit tadi tu. So roh itu akan diletakkan kain kafan daripada syurga, diletakkan wangian, dan malaikat itu sebenarnya nak bawa roh itu naik ke langit sebenarnya. Maksudnya adalah sebelum seseorang itu didatangi oleh malaikat Munkar wan Nakir, ia akan dibawa terlebih dahulu untuk naik ke langit. Jika dia orang beriman, dia akan lalulah langit 1 sampai langit ke-7. So saya tak boleh cerita panjang sebab nanti habis cerita tu je. Panjang cerita tu. Tapi cukup maklumat itu. Apa sambungannya? Yang tu kena buat kelas khas lah, berkaitan dengan alam barzakh. Saya ada nota lengkap tentang alam barzakh. Mungkin kita kena buat seminar lah kot, lagi baik belajar tentang mati. Okey, selesai tentang ayat nombor 85. Okey, kemudian 86. Allah Subhanahu wa taala telah mencabar. Okey, Allah Taala nak menunjukkan dia berkuasa menguruskan orang yang nak mati ni. Maka Allah mengatakan, فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. Okay. Falaula, maka bukankah elok, in kuntum,
jika kamu ghaira madinin, yang tidak dikuasai. Okey, ayat ini kalau kita baca dalam tafsir At-Tabari menyebutkan ayat ini Allah tujukan kepada mana-mana manusia yang dia berpegangan, dia percaya bahawa Allah tidak akan membangkitkan dan tidak akan menghisap segala amalan setelah kita mati. Topik perbincangan di sini adalah Allah Ta'ala nak kata, kalau kamu yang merasa sangsi bahawa Tuhan tidak mampu untuk menghidupkan orang yang mati, seolah-olah macam Tuhan ni dia tak boleh nak ada kelemahan, maka Tuhan kata, kalau kau rasa engkau ini Tuhan tidak tidak boleh menghidupkan kamu, cuba kamu itu, kata Allah, hidupkanlah orang yang nak mati tu. Cuba kamu kawal roh dia supaya jangan keluar. Kamu boleh buat. Itulah maksudnya. Maksudnya Tuhan kata, kalau kita baca ayat tu, maka bukankah elok jika kamu yang tidak dikuasai. Maksudnya, kalau ada mana-mana pihak yang rasa bahawa Allah Ta'ala tidak berkuasa, maka Allah Ta'ala cabar kepada mereka tentang apa? Tentang elakkan diri orang yang nak mati tu. Macam mana nak elakkan diri daripada dimatikan? Kita kena baca ayat nombor 87 lah. Ada jawapan dia. Allah cabar dalam bab apa? Tarji'unaha in kuntum sadiqin. Tarji'unaha, Allah Ta'ala kata, kembalikanlah roh itu, in kuntum sadiqin, jika kamu orang yang benar. Benar dalam bab apa? Allah kata, jika kau benar mengatakan bahawa Allah Ta'ala ni lemah, tak mampu nak hidupkan orang yang mati, tak boleh nak cantumkan tulang-tulang, Tuhan kata, kembalikan roh orang yang nak mati tu. Ada tak mana-mana pihak yang dia boleh kembalikan roh kalau dah keluar daripada badan? Roh itu sendiri pun tak boleh nak elak daripada tidak keluar daripada hulqum. Kalau baca dalam ayat Quran yang lain, roh yang tak nak keluar ni, Allah Ta'ala akan pukul muka dia dan belakang dia. Ada dalam 2 ayat Quran. Saya pernah sebut kat sebelum ni pada tuan-tuan puan. Roh yang tak nak keluar, dia akan dipaksa keluar, malaikat akan pukul muka dia dan belakang dia. Kenapa roh tu tak nak keluar? Sebab malaikat dah sebut awal-awal kepada mereka, kalau kau keluar, kau pergi ke mana roh itu? Nanti kita akan jumpa pada ayat yang selepas ini. Kita akan jumpa macam mana malaikat tu memberitahu kepada roh itu, kalau keluar kau pergi ke mana. Jadi roh yang dia tahu kalau dia keluar, dia akan dapat kemurkaan Allah, maka dia seboleh-bolehnya dia tak nak keluar, tapi dia tetap kena mati. Betul tak? Jadi Allah cabarlah kepada orang yang mengatakan bahawa Allah ni tak mampu menghidupkan orang mati. Tuhan kata, cuba elak dari roh tu daripada dia keluar ataupun kembali ke roh itu. Maka tak ada seorang pun boleh elak daripada mati. Tapi kalau roh orang yang beriman, nanti kita akan jumpa ayat sekejap lagi, apabila malaikat mengucapkan kata-kata yang baik, keluar ya roh, engkau pergi menghadap kemuliaan Allah dan sebagai kerelaan Allah, roh itu dia akan keluar umpama air yang jatuh di dalam bekas minuman. Sakit tu tetap ada, tapi dia keluar dalam keadaan dia senang hati. Okey, panjang tajuk tu, tapi saya sebut secara ringkas. InsyaAllah nanti saya akan
tunjukkan pada penghujung habis suratul Waqiah ni, saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan beberapa ayat yang saya sebutkan tadi tu. Okay, so apa yang kita dapat belajar ayat nombor 86 dengan ayat nombor 87? Ayat 86-87 ini antara pelajaran yang boleh kita ambil. Golongan kiri ini, mereka memang jenis manusia yang tak percaya adanya hari kebangkitan dan penghisapan amal. Sebab itu Allah Ta'ala cabar kepada mereka tentang kematian itu. Pelajaran nombor 2, tiada sesiapa yang dapat mengembalikan semula roh, bukan ke dalam roh yang telah dikeluarkan masuk kembali ke dalam badan. Okey, selesai. Kemudian mari kita sama-sama melanjutkan lagi perbincangan bagaimana roh itu dikeluarkan oleh para malaikat Allah bergantung kepada amal-amal yang dia buat ketika di dunia. Okey, Allah memulakan menyebut macam mana kematian golongan as-sabiqun. Ayat nombor 88, fa amma in kana minal muqarrabin. Okey, fa amma, maka adapun ataupun kesudahannya, in kana, jika dia itu, okey, termasuk dalam kalangan al-muqarrabin, orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muqarrabin ni siapa? As-sabiquna sabiqun. Kita telah sebut golongan muqarrabin, golongan yang mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan melakukan amal-amal soleh. Siapa nak dekat dengan Allah, maka banyaklah buat amal. Maka lagi banyak dia beramal, lagi dekat dia kepada Allah. Okey, mereka ini ketika mana nak mati, ada 3 berita gembira yang para malaikat akan menyebutkan kepada orang ini. Yang sebut berita itu sama ada malaikat maut atau malaikat yang daripada kaki yang bawa roh itu sampai ke halqum, dipaskan kepada malaikat maut untuk cabut. So malaikat tu kata apa? Farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Okey, maka dia, malaikat akan sebut pertama rauhun. Di sini diterjemahkan sebagai ketenteraman. Okey, kalau tengok dekat nota tu, saya ada bawa ulasan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menyebutkan para ulama tafsir berbeza pandangan apa maksud rauhun. Rauhun itu apa? Ada yang mentafsirkan rauhun itu adalah istirahat. Ada yang mentafsirkan rauhun itu maknanya kegembiraan. So malaikat yang cabut nyawa tu, dia akan cakap kepada orang yang nak mati itu, dia akan dapat ketenteraman, dia akan dapat kerehatan, atau dia akan dapat kegembiraan. Yang kedua, malaikat kata apa? Waraihan. Dalam ni diterjemahkan rezeki yang baik. Okey, ini sebagaimana tafsiran di kalangan para ulama. Ada yang kata dia adalah rezeki. Okey. Nombor 3, wa jannatu na'im,
dan dia akan dapat syurga yang penuh dengan kenikmatan. So agak-agak roh yang Allah nak keluarkan ia daripada badan, apabila malaikat sebut 3 perkara ini, so roh itu senang tak untuk dia keluar? Kerana dia tahu dah, dia keluar, dia akan dapat kegembiraan, ketenangan, kerehatan. Allah menunggu dia untuk memberi nikmat di dalam alam kubur, dan dia akan dapat syurga. Okey, ucapan ini kalau kita baca ulasan Ibnu Katsir, kata para malaikat telah memberitahu 3 perkara itu kepada mereka di saat menjelang kematiannya. Cuma orang yang pernah dapat maklumat ketiga-tiga maklumat ini, dia tak boleh cerita balik kepada orang yang hidup. Kalaulah orang mati ni dia boleh cerita balik macam mana malaikat yang datang kepada dia itu penuh masjid taqwa ni, tapi tak boleh ceritalah. Tapi Allah bagi tahu kepada kita awal-awal. Percaya tak percaya, tunggu mati. So pilihlah, nak roh itu keluar dalam keadaan yang senang ke, ataupun keluar dalam keadaan dipaksa untuk dia dikeluarkan. Okey, selesai untuk maklumat ni. Kita tutup dengan pengajaran sebelum kita tamatkan ayat 88 dan 89. Ini menunjukkan kemuliaan golongan as-sabiqun. Pelajaran nombor 2, golongan sabiqun, Allah dah janji pada dia mendapat syurga yang penuh dengan kenikmatan. Ini membawa maksud, kalau nak tahu lepas mati ni nak pergi syurga ke atau neraka, jawapan itu sudah dapat sebelum roh itu dikeluarkan oleh Allah lagi. Ada dalam keadaan nazak, malaikat datang, malaikat bagi tahu dah ke mana dia pergi. So kalau roh itu dia tahu dia pergi syurga, apa yang berlaku kita akan sambung lagi nanti pada hari yang berikutnya, macam mana roh itu dibawa. Nanti kita akan sebutkan pada pertemuan insya-Allah. So kita sambung ayat 90 pada keesokan hari insya-Allah, dan kita nak habis dah suratul Al-Waqi'ah. Moga-moga kita dapat banyak manfaat, mengingatkan kita tentang pembalasan dari Allah Azza wa Jalla yang bersesuaian dengan apa yang kita lakukan semasa kita hidup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.